Bertemu kembali dalam Rutin Awani, saya Luqman Haris. Baik, kita masih lagi mengupas Pelan Pemerkasa Plus yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 31 Mei lepas kerana ia menyentuh pelbagai aspek dan sektor dan penting dalam usaha kita untuk terus meringankan beban semua pihak, khasnya rakyat yang paling memerlukan daripada impak Sekatan Pergerakan Penuh atau PKP yang terbaru ini. Saya mahu berbincang dengan Profesor Madya Dr. Yusof Sahari, Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Depan, Perkeso. Prof, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk Lokman dan kru di sana. Okey, Prof. Pertama sekali, kita lihat banyak inisiatif yang diumumkan dalam Pemerkasa Plus. Ini kita alu-alukan banyak yang serupa ataupun dipanjangkan dan ditambah berbanding dengan pelan-pelan sebelum ini seperti penjana, prihatin dan sebagainya. Tapi kali ini, golongan M40 ada yang mendakwa bantuan untuk mereka itu tidak memadai kerana setelah kita melaksanakan PKP ini dengan tempoh yang begitu panjang, mungkin ada dalam kalangan M40 yang pada mulanya tak terkesan tapi sudah mula terkesan kerana simpanan mereka semua sudah makin susut dan sebagainya. Banyak bantuan diberikan kepada B40, PKS dan sebagainya, itu bagus. Tapi untuk M40, apa pendapat Prof berkenaan dengan bantuan yang diberikan kepada golongan ini? Baik, Luqman, untuk menjawab pada persoalan ini, pertamanya saya suka untuk kalau kita lihat sifir PKP ini dan juga kaitannya dengan ekonomi. Begini, ya, ini adalah PKP lockdown penuh ataupun PKP penuh 2.0, yang 1.0 dulu kita buat Mac tahun sudah. Pada tahun sudah PKP 1.0, kita lihat bahawa apabila kita laksanakan PKP itu, kita laksanakan moratorium secara blanket, maksud menyeluruh, tidak bersasar. Maksudnya semua yang dapat B40 ke M40 ke ataupun T20 pun layak untuk dapat pada ketika itu. Jadi untuk PKP 2.0 ini, PKP yang penuh dan lockdown begini, kita menjangkakan sifir yang sama akan dilaksanakan kerana kita memahami pada pengalaman yang lepas PKP 1.0, apabila PKP penuh sebegini dilaksanakan, walaupun ada syarikat yang mendapat keuntungan, ada sektor yang mendapat keuntungan, tapi secara keseluruhannya banyak yang terkesan. Jadi saya menjangkakan PKP 2.0 ini moratorium, kalau kita lihat satu-satu instrumen penstabil ekonomi ketika mana pandemik ini, sepatutnya bagi pandangan saya dilaksanakan secara menyeluruh juga, tidak seperti mana yang diumumkan hanya terpakai kepada B40 dan juga mereka-mereka yang tertentu. Kerana pada pandangan saya, ya, PKP ini sifirnya menyeluruh dan untuk memudahkan pihak kerajaan untuk melaksanakan dasar-dasar yang efektif dan juga sampai kepada pihak yang di luar sana dalam masa tempoh yang cepat dan juga dapat nak release PIN itu dengan cepat, maka lebih baiklah sepatutnya dipertimbangkan untuk dilaksanakan moratorium secara menyeluruh, ya, kerana kita lihat pun pada situasinya, Luqman, ya, walaupun kalau kita lihat pengalaman yang lepas, walaupun PKP 1.0 tu moratorium menyeluruh, itu pada kes yang menyeluruh pun tak sampai ke bawah, ya. Mungkin nanti khas ada ruang saya akan bicarakan isu ini. Ini kan pula kalau kita buat bersasar, saya kira golongan yang B40 ini akan banyak terkesan dan valid lah ataupun sah lah tuntutan atau kenyataan yang keluar daripada mereka-mereka yang berkenaan, kerana kita masih lagi juga, kalau kita ambil kira tahun ini dengan PKP yang diadakan pada pertengahan Januari yang tahun ini juga, dengan bergerak ke hadapan, dengan masih lagi kita terumbang-ambing keadaan ekonominya, belum lagi sejak turun kejap naik dengan keadaan yang begitu, pengangguran pun masih tinggi 47% pada bulan Mac, ya. Saya kira moratorium yang menyeluruh amatlah diperlukan. Begitu juga kepada bantuan-bantuan lain kepada M40, kerana kita lihat bahawa kita akan perlu menerima hakikat bahawa pandemik ini sebenarnya telah impaknya bersifat regresif, ya. Regresif ini maksudnya mereka yang terkena adalah mereka yang bergolongan pendapatan rendah dan pertengahan, dan ada kita dapati, kita jangkakan sebilangan mereka yang berada di M40 telah turun ke B40, ya. Ada yang B40 masih turun ke bawah lagi, Ya, keadaan Prof. yang lebih teruk.
Ya, Prof, moratorium ini satu aspek yang mungkin paling dipercakapkan, dibincangkan, diperdebatkan setiap kali pelan ini dilaksanakan. Betul, kali ini moratorium lebih tersasar. Hanya untuk golongan B40, mereka yang hilang kerja, pemandu bas dan juga teksi dan juga PKS. Tapi itulah dia, bagaimana dengan yang lain seperti M40? Kerana contoh mereka yang hilang kerja, tapi ramai yang laid off, mereka tidak dibuang kerja, tapi mereka dikekalkan dengan syarikat, mereka tidak bekerja sekarang ini dan gaji mereka dipotong dengan cukup banyak. Sebagai contoh pramugara yang katanya hanya mendapat 200.5 atau 300 ringgit sebulan sekarang. Tapi mereka secara teknikalnya tidak dibuang kerja. Jadi mereka mungkin tak layak untuk mendapat moratorium pada kali ini. Untuk golongan ini yang tercicir, apa lagi yang kita boleh buat untuk membantu mereka untuk mendapatkan cash dengan lebih cepat untuk terus mencari hidup? Ini yang saya panggil sebagai keterangkuman kepada instrumen-instrumen ataupun alat mekanisme yang kerajaan gunakan untuk pengurusan pandemik ini semasa pandemik yang saya panggil sebagai instrumen penstabil ekonomi ketika pengurusan ekonomi ketika pandemik ya Luqman. Selain dari moratorium dan kita tahu bahawa ada juga program upah subsidi ya PSU, program subsidi upah yang mana yang program subsidi upah ni seperti yang kita tahu ia terarah kepada pengekalan pekerjaan untuk mengelakkan pembuangan pekerjaan, tetapi ketika mana pandemik ini berlaku ya bukan sahaja mereka ini pekerja-pekerja di luar sana berisiko kehilangan pekerjaan, malah mereka juga berisiko dalam pengurangan gaji, diberi cuti tanpa gaji, selain itu diberi pengurangan allowance dan juga diberi beberapa kemudahan mungkin ditarik balik. Jadi ini mereka memberi kesan kepada mereka dari aspek kelangsungan hidup pada ketika itu dari segi disebabkan oleh pendapatan yang rendah. Jadi kalaulah ditambah ya dengan moratorium ini mereka dapat ya moratorium yang lebih menyeluruh mereka dapat perolehi dan juga ditambah dengan mungkin bantuan keuangan secara langsung boleh dipertimbangkan kerana kita lihat bayaran tunai ataupun cash yang kerajaan berikan sentikan langsung pada isi rumah setakat ini hanya di antara RM2,000 sehingga RM5,000, tak silap saya RM300 di bawah Permekasa Plus. Jadi persoalannya adakah cukup untuk RM300 dalam menghadapi mendepani tempoh masa yang kita tidak pasti lagi keadaannya bagaimana ianya akan berlaku di luar sana. Jadi blind spot ini Luqman perlu dilihat dan diteliti kerana kita bukannya pertama kali melaksanakan PKP menyeluruh kerana kita dah ada pengalaman tahun lepas dan juga pengalaman PKP beberapa siri PKPB, PKPD yang cukup bagi saya untuk memberi ruang untuk kerajaan menambah baik instrumen yang ada. Prof, adakah sektor swasta patutnya memainkan peranan yang lebih besar? Moratorium adalah satu contoh. Bank terus mencatatkan keuntungan yang banyak walaupun dalam era pandemik sejak setahun lebih yang lepas. Satu lagi contoh adalah mungkin pemilik premis besar yang memiliki pusat beli belah dan sebagainya. Mereka boleh tawarkan penangguhan bayaran sewa kepada tenan mereka, perniagaan-perniagaan kecil ini yang kena tutup dan mereka tidak dapat pendapatan baru, mereka masih perlu bayar gaji pekerja mereka. Entiti-entiti besar seperti ini mereka tidak terkesan atau kurang terkesan dengan PKP. Kerajaan kapasiti keuangan mungkin terhad. Jadi sektor swasta ini yang kurang terkesan mungkin perlu mainkan peranan lebih besar. Adakah mereka sedang melakukan cukup untuk membantu kerajaan membantu golongan memerlukan? Jika kita oleh kerana COVID-19 ini adalah unprecedented. Jadi kita pun menjangkakan juga persumbangan ataupun peranan yang dimainkan oleh pihak swasta juga dalam bentuk unprecedented juga. Maksudnya luar biasa daripada apa yang pernah mereka lakukan ya sebelum ini, dan ruang itu ada untuk boleh dilakukan. Ada dua perkara yang Luqman bangkitkan ya. Kalau kita lihat satu tentu berkenaan dengan bank ya. Saya pada pandangan saya ya krisis ini adalah bukan krisis keuangan, tidak seperti 1997-98 yang mana pada ketika itu memang kita memahami keadaan bank memang teruk. Sekarang ini adalah krisis pandemik yang mana bukan krisis keuangan yang bagi saya kesannya tidaklah sebesar kesan financial crisis. Jadi moratorium bukanlah bermakna bahawa peminjam dapat waive ataupun tidak terus bayar. Mereka tetap akan membayar tetapi bayaran mereka ditangguhkan dan sama bunga ataupun kadar faedah yang patutnya dalam tempoh moratorium itu mereka
akan bayar juga tapi di masa hadapan. Jadi saya tak nampak dekat sini kenapa pihak bank, pihak swasta di luar sana tidak boleh mempertimbangkan perkara ini, kerana ini adalah satu tanggungjawab nasional lah, lebih pada tanggungjawab nasional sebagai patriotism yang kita tunjukkan kepada negara. Begitu juga syarikat besar, ya. Apa salahnya kerana jika syarikat besar, syarikat yang mempunyai mall yang besar contohnya, jika mereka dapat moratorium, jadi kenapa tidak diturunkan ke bawah seterusnya supaya benda tu lebih terangkum, ya. Bagi saya, seperti yang saya beritahu tadi, moratorium ini bukan bermaksud bahawa ataupun tangguhan pinjaman ini bukan maksud tak dibayar. Okey. Dibayar tetapi dilanjutkan tempohnya. Okey. Prof, Pemurkasa Plus kali ini juga tidak sentuh berkenaan dengan digitalisasi. Bantuan mungkin diberikan bukan sahaja dalam bentuk duit atau dana kerana kita tahu kekangan keuangan yang dihadapi oleh kerajaan sekarang. Tapi adakah kita boleh bantu daripada segi lain yang kita boleh buat sekarang? Low hanging fruit. Sebagai contoh, kita mudahkan peniaga kecil atau penjaja untuk menyenaraikan perniagaan mereka di aplikasi-aplikasi pesanan makanan online ini dengan lebih cepat supaya pendapatan mereka tak terjejas dengan begitu teruk. Kerana seramai yang saya tanya juga mengatakan saya sudah apply untuk masuk aplikasi ini tapi 6 bulan pun tak diluluskan lagi dan setiap hari saya hilang pendapatan. Kerajaan boleh bekerja dengan bank untuk moratorium, dengan klinik swasta untuk vaksinasi. Kenapa mereka dan bagaimana mereka perlu bekerjasama dengan lebih aktif dan cepat dengan aplikasi-aplikasi ini untuk sebagai contoh membantu lebih banyak peniaga untuk mendigitalkan perniagaan mereka dengan lebih cepat kerana setiap hari bermakna bagi mereka. Dilema peniaga-peniaga kecil luar sana adalah pasaran, ya. Kita tahu bahawa contoh yang mudah adalah peniaga kecil di Kuala Lumpur yang mana berpusat di tempat-tempat perniagaan. Jika mana bila BDR dilaksanakan, sebahagian daripada operasi ditutup, jadi market mereka hilang di situ. Jadi pentingnya untuk mereka sekarang ini adalah untuk meluaskan pasaran mereka melalui kaedah online ataupun virtual market ni. Jadi ya, saya bersetuju kerjasama dengan swasta perlu dilaksanakan untuk cepat dan mudah bagi mereka untuk memasarkan produk mereka ataupun perkhidmatan mereka, ya. Jika kerajaan katakan tidak mahu bekerjasama dengan pihak swasta kerana untuk mengelakkan monopoli, ada kaedah lain yang boleh dipertimbangkan, iaitu kaedah yang kita panggil enterprise, social enterprise, yang mana kerajaan boleh wujudkan cepat, mudah, ya, social enterprise ni yang menjadi alternatif kepada syarikat swasta sana. Tujuan dia untuk memasarkan pasaran produk-produk perkhidmatan syarikat kecil ni, dengan kita tahu social enterprise ni tak teramatkan keuntungan, Luqman. Jadi kos ataupun barang yang dibayar oleh pihak pengguna mungkinlah tidak tinggi sangat seperti mana swasta, dan ini lebih baik kepada mereka kerana dalam keadaan pandemik sekarang ini dengan keadaan pendapatan terjejas, jadi kalau kita dapat gunakan sedikit social enterprise ni supaya harga dapat juga dikompetitif atau lebih rendah, saya kira ini keadaan yang baik yang boleh dipertimbangkan oleh pihak kerajaan, tapi ini perlu cepat dan efisien, ya. Kita tak boleh lambat. Sebulan lagi baru nak ada, masa tu kita tak tahu apa jadi dah pada peniaga-peniaga kecil ni. Peniaga kecil ni makan gaji hari, setiap hari bermakna bagi mereka. Prof, 1 minit terakhir, soalan terakhir secara ringkas. Prof adalah Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh. Jadi Prof berkepakaran banyak dalam hal ehwal pekerjaan, pengangguran dan pasaran buruh. Kita lihat sekarang ni banyak sektor buang kerja sejak setahun lebih yang lepas. Tapi ada sektor yang masih lagi mengambil pekerja. Ada sektor yang masih mengambil pekerja kerana mereka kurang terkesan. Jadi bagaimana kita menyalurkan semula tenaga kerja yang telah diberhentikan ini daripada mereka yang telah diberhentikan, sektor yang sudah tidak ada duit, kita salurkan allocate kepada sektor yang masih mencari pekerja supaya pekerja ini boleh terus dapat pendapatan sekurang-kurangnya secara sementara, kontrak kalau bukan tetap pun. Ini agak sukar untuk dilaksanakan jangka masa pendek, Luqman, dalam masa 2 minggu ke depan ataupun sebulan ke hadapan, kerana isu penempatan ataupun job placement ini dia agak complicated kerana bukan saja faktor pekerjaan itu wujud, tapi ada faktor lain yang menyumbang kenapa kadang-kadang penempatan ni perlahan, Luqman. Tapi Contohnya kita mungkin pandemik ini sudah lebih setahun lebih, Prof. memang betul, tetapi pergerakan masih terbatas. Maksudnya pekerjaan wujud di Selangor tapi pekerja banyak mencari di Johor contohnya. Kita tak memudahkan keadaan tersebut. Faktor lain, faktor gaji juga mempengaruhi juga, dan faktor demografi pun mempengaruhi juga, Rahman. Tetapi dalam jangka masa pendek, kerajaan satu cara untuk release the pain tadi tu dengan kaedah yang kita bincangkan sebelum tadi, nak lihat bukan saja upah subsidi itu, perkara-perkara lain boleh dibantu, dan juga dalam masa
akan datang ni kita boleh mencari kaedah yang sesuai untuk mempercepatkan placement ini. Baik, Prof. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Yusof Saari, Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Itu saja untuk Buletin Awani untuk jam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.